Okay, hi guys. Hari ni kita akan belajar tentang bab 1 iaitu bentuk piawai. Ini bab 1 form 4 Modern Maths. Okay. Sebenarnya chapter ni sangat senang sebab kita dah belajar benda ni sejak sekolah rendah iaitu bundarkan. Bundarkan tu macam biasa, kita basic maths kita dah belajar dah. Kalau saya bagi example lah. Okay. Kalau 1, 3, 5, 7. Okay, nombor ni kalau for example disuruh bundarkan kepada puluh yang terdekat, which is round off to the nearest tens. Okay, kita tahu yang setiap digit value kan. Kalau macam ni ialah sah iaitu ones, yang ni ialah puluh iaitu tens, yang ni ialah ratus iaitu hundreds, dan also yang ni ialah ribu iaitu thousands. Okay, kalau dia kata bundarkan kepada puluh yang terdekat, kita akan tengok ini. This is the puluh, this is the tens. Okay, kalau nak bundar, kita kena tengok nombor yang belakang dia, iaitu jiran dia. Okay, jiran yang sebelah ni, kita tengok nombor ni. Kalau nombor ke dekat sini, iaitu kita cakap X lah, kalau dia lebih besar daripada 5 ataupun sama dengan 5, kita kena tambah 1 kat sini. Okay, kalau kita tambah 1, jawapan dia akan jadi macam ni. 1, 3, 6, 0. Okay, this is untuk bundarkan. Yang ni basic, kalau tak tahu, kena rujuk, kena belajar balik, kena ingatkan balik. Round off macam ni je, senang je. Kalau untuk bentuk bab ni, dia akan tanya tentang angka bererti. Tapi apa maksud angka bererti kan? Okey, angka bererti ialah digit yang bererti dalam satu kuantiti yang diukur. Tapi tak perlu tahu maksud dia lah, kena fahamkan apa yang maksud angka bererti ni. Kita nak fahamkan macam mana kita guna untuk bundarkan. Okey, kalau for example kan, kita kata bundarkan kepada 3 angka bererti. Okey, kita tengok dari macam ni untuk dia start dari sini. 1, 2, 3. Okey, yang ni ialah 3 angka bererti. Yang ketiga, the third significant figures. Okey, so kalau dia kata bundarkan kepada 3 angka bererti. Okey, sama juga kita tengok nombor dekat belakang. Kalau nombor dia ialah lebih besar atau sama dengan 5, kita kena tambah 1 kat sini. Okey, jadi jawapan dia akan dapat jawapan yang sama juga macam tadi, iaitu 1, 3, 6, 0. Senang kan? Okey, apa yang lebih pelik ialah the more which makes this thing different with the round off ialah kalau kita bundarkan, kita tengok dari belakang. Kalau kita tengok angka bererti pula, kita tengok dari depan. Okey, itu je yang beza dia. Okey, lagi satu, kalau round off, dia akan tengok more to nilai tempat, iaitu place value of the number. Okey, macam ribu, puluh, sah, ratus. Okey, kalau angka bererti kita tak cakap je 1 ke 2 ke angka bererti. Itu je yang lain. Okey, kita cuba yang lagi susah sikit. Okey, for example 2.0671. Kalau disuruh bundarkan kepada 3 angka bererti. Okey, macam biasalah. Tapi kalau perpuluhan macam mana pula? Perpuluhan sama je, macam nombor bulat tadi. Kita tengok dari depan, 1, 2, 3. Okey, so sebab dia nak 3 angka bererti kan, 3 angka bererti. Ini short form. Okey, kalau dia cakap 3 angka bererti, kita tengok yang ketiga lah macam biasa. Lepas tu kita tengok nombor jiran tu. Kita tengoklah nombor 7. Yang ni ialah lebih daripada 5, maksudnya kena tambah 1 kat sini. Okey, jawapannya akan jadi macam ni. 2.0 dan 2.07. Tu je. That's the answer. Ini jawapannya. Okey, maksudnya apa yang akan berlaku dekat nombor yang ni? Dia akan jadi kosong lah. Yang ni, nombor ni akan jadi kosong. Sebab dia dah round off. Yang ni tambah 1, mesti dia jadi kosong kat belakang kan. Tu ialah basic kalau nak bundarkan. Okey, walaupun dia tanya angka bererti ke, nilai tempat ke, dia sama je untuk nombor bulat dengan perpuluhan. Tapi kalau ada nombor perpuluhan macam lebih, kurang daripada 1, macam mana pula? Okey, kita tengok. For example kan, kalau dia bagi nombor perpuluhan yang lebih kurang daripada 1. Okey, for example 0.03172. Okey, kalau dia bagi nombor macam ni, macam mana pula? Okey,
kalau ditanya mudahkan kepada 3 angka bererti. Okey. Kebanyakan akan kata yang ni start dengan ni dulu. Jawapannya salah. Kenapa? Sebab kalau nak kira angka bererti, kena kira dengan nombor bulat dulu. Kita tak boleh tengok kosong. Kalau kosong tak kat depan, kosong tak boleh kira. Kita cannot count from zero. It must start after zero. Itu ialah syarat kalau nak gundarkan untuk angka bererti lah. So, dia akan start dari ni. Ini angka pertama, angka kedua, angka ketiga. This is the third significant figure, okay? So, kita tengok macam biasa, nombor 2 ialah lebih kurang daripada 5. So, jawapan dia akan jadi macam ni. 0.0317. Okay? Ada yang tanya, kena letak kosong ke? Nak letak pun boleh, nak tak nak letak pun tak boleh, pun boleh juga. Tapi yang ni lebih sesuai, lebih selamat lah. Because kalau letak kosong kat sini, tak ada apa-apa pun, sama je jawapan dia. Dapat jawapan sama juga. So, jawapan dia ialah ini, 0.0317. Maaflah kalau tulisan cacat sikit sebab tak biasa dengan whiteboard kan. Okay, kita pergi kepada bentuk piawai pula, okay. Siapa yang belajar fizik ni mesti tahu yang tentang chapter topik ni. Okay, ini ialah general formula dia, okay. Kalau saya letak contoh lah, 1.2 darab 10 kuasa 2. Okay. So, bagi macam ni, this is your A and this is your N kat sini. Okay. So, apa syarat untuk bentuk piawai? Bentuk piawai ni senang je. A ni ialah satu nombor. A ni sebagai satu nombor yang boleh lebih besar atau sama dengan 1, tapi dia kena kurang daripada 10. Kalau jadi 10, dia jadi macam ni pula. Jadi 1.0. Okay? So, dia kena paling maksimum ialah 9 je. So, that's why it's less than 10. Okay. Tapi kalau N pula, N ni apa? N ni ialah kuasa. Kalau kita belajar maths yang basic one, 10 kuasa 2 ibarat 10 darab 10. So, jawapan ni kita dapat 100. So, apa kena mengena dengan ni pula? Okay, dia macam ni. Kalau example kita tadi kan, 1.7 darab 10 kuasa 2, maksudnya dia 1.2 darab 100. So, kalau kita darab, okay, kita kena gerak benda ni, titik perpuluhan, sebab 2 kosong kita gerak 2 kali, okay, 1, 2. So, jawapan asal dia sebenarnya 120. You know, this is actually the real answer. Tapi kenapa kita nak belajar bentuk piawai pula? Sebab kita nak tahu macam mana nak simplify dia. Kalau kita ada nombor yang besar atau nombor yang terlalu kecil sebagai perpuluhan, okay? So, example saya bagi ni. Okay, for example, kalau 502,000, okay, 502,000, that means kalau nak simplify dia, kena ingat cara yang syarat tadi. Nombor dia boleh lebih besar atau sama dengan 1, tapi kena kurang daripada 10. Maksudnya, kita kena letak bentuk piawai nombor ni. We have to make sure that this standard form, the number must be less than 10. Okay? Jadi nombor ni kita kena jadi kecilkan dia. Dia ada 2 cara. Satu ialah guna manual dan satu lagi guna calculator. Okay? So yang ni kita biasalah kita kena make sure titik perpuluhan jadi kat sini. Okay? So macam mana pula? Sebenarnya titik perpuluhan ni dia sebenarnya kat sini. Okay? So what we gonna do? Kita kena gerakkan titik perpuluhan ni sampai dia jadi nombor yang kecil lah. So that means it will be less than 10 or more than 1 or equals to 1. Okay? So kita gerak 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So dia akan jadi 5.02. Tadi macam mana? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Times 10 to the power of 5. Okay. Kalau tak percaya saya, boleh guna calculator. Okay, calculator. Okay, this is calculator biasa. Yang guna calculator yang canggih-canggih pun boleh guna juga. Okay. So, fokus dulu. Okay, so 5.02. Okay. Yang ni kuasa kat sini Tekan yang ESP ni. Okay, EXP. Lepas tu letaklah yang kuasa tadi, kuasa 5 5.
So dia akan dapat jawapan macam ini. 502,000. Yes. Sama kan? Okay. Tapi macam mana nak guna untuk calculator pula? Okay, calculator sama juga. Tapi kita kena tukar mode dia lah. From a normal mode to a scientific notation mode. Okay, go to mode. Tekan sampai jumpa science. Okay, lepas tu tekan 2. Dia akan tanya science 0 to 9. Okay, dia tekan 9. Okay, lepas tu letaklah nombor yang ni, 502,000. Okay, so 502,000. Dan akan dapat jawapan macam ni, 5.02 to the power of 5. Senang kan? Okay, kalkulator memang senang, tapi kita juga kena tahu yang cara manual juga kan, in case lah kalau tak ingat. Okay, that's one example. 0.0046112. Okay, syaratnya selalu kena ingat lah, lebih atau sama dengan 1 ataupun less than 10. Okay, yang ni kita boleh jadi 4 lah. Okay, that means titik perpuluhan ni kena jadi pada 4. You have to move it until here lah. Okay, so kita gerak dari sini 1, 2, 3. So dia akan jadi 4.612 darab 10 kuasa negatif 3. Kenapa negatif 3? Sebab dia dari nombor yang kecil dia jadi nombor yang besar. Kan? Kalau 0.004612 dia lebih kecil daripada 4.612. Logik kan? Sebab we are changing from a smaller number to a bigger number. That is why it's negative 3 lah kuasa dia. Kalau tak percaya, tengok dalam kalkulator lagi. Guna mode yang sama. Okay, kita ambil juga. Kita guna the same mode, the scientific mode, 0.004612. And you'll get 4.612 10 to the power of negative 3. Okay, kita pergi kepada kiraan pula, okay, untuk piawai. Okay, soalan ni selalu keluar dekat kertas 1 dan memang korang kena tahu macam mana nak kira dia. Ada 2 cara, tapi yang ni memang saya sarankan guna calculator lah, sebab yang ni memang senang sikit lah. Kalau guna manual, kadang-kadang kita akan salah, okay. So, kita ambil calculator kita. Okay, yang ni nak tukar kepada mode scientific pun boleh. Kalau nak lebih cepat dapat jawapan, kita guna mode scientific lah. Macam biasa, pergi kepada scientific. Okay, so tengok soalan 3.65. Okay, kuasa 3 tambah 8.2 kuasa 2. Boleh buat serentak. Kita boleh buat serentak, tapi kena jaga-jagalah. Takut careless je lah. So kita dapat 4.47 darab 10 kuasa 3. Okay, that's your answer lah. Consider. So you get 4.47 darab 10 kuasa 3. Kalau nak yang negatif punya pun sama juga. Okay, yang ni boleh juga guna cara macam ni kalau nak manual lah. Okay, sebenarnya yang ni 3, maksudnya gerak 3 kali lah. 1, 2, 3. Okay, dapat 3, 6, 5, 0. Lepas tu tambah dengan ni, gerak 2 kali kan. 1, 2. Dapat 8, 2, 0. So kalau kira guna kalkulator, 3, 6, 5, 0 tambah 8, 2, 0 dapat, kita akan dapat 4470. Yang ni nak simplify, memang kena simplify because they are asking in your correct 3 significant figures. Itu tak kisahlah, kalau ditanya pun kena buat juga, kena budalkan. Apa yang penting, jawapan kita selalu kena ada dalam bentuk piawai because that is what they want. Okay, so yang ni 1, 2, 3. Kita gerak sampai kita dapat yang nombor macam ni lah, yang kurang daripada 10 ataupun lebih besar ataupun sama dengan 1 lah. Okay, yang ni kita kena ikut syarat lah, yang macam tadi, yang dia kena lebih daripada 1 ataupun sama dengan 1, tapi kena kurang daripada 10. That is the syarat. Okay, so kita akan dapat 4.47 darab 10 kuasa 3. Sebab kita gerak 3 kali tadi kan, 1, 2, 3. Okay, simple je. Kita kena banyak praktis je, baru boleh faham. Okay, kalau ada soalan macam ni kan, senang juga, sama macam tadi, kita guna calculator lah kalau nak senang sikit.
sebab boleh jimat masa exam dan juga dapat jawapan yang lagi tepat lah. Okay. So kita guna kalkulator, kita kira 2.63 darab 10 kuasa negatif 5. So tolak dengan 6.8 darab kuasa negatif 6. Kita akan dapat 1.95 darab 10 kuasa negatif 5. Okay, this is the answer lah. Okay, kalau yang ni pula, kalau dia tanya soalan macam ni, okay, macam tadi dia dah tanya soalan yang tambah tolak. Kalau ditanya untuk darab dengan bahagi macam mana pula? Okay, dia macam ni, 3 dengan 8.2 kena separate, dia letak satu side. Lepas tu 10 kuasa 5 dengan 10 kuasa 2 one side. Okay, dia jadi macam ni. Okay, 3 darab 8.2 kena darab dengan 10 kuasa 5. Yang tadi kita dah belajar kan, kalau A kuasa M darab A kuasa N dia sama dengan A kuasa M tambah N. Okay, yang ni sama jugalah, 5 tambah 2. Okay, so kita akan dapat jawapan. Kalau calculate dekat calculator, kita akan dapat 24.6 darab 10 kuasa 7. Okay, tapi yang ni ingat tak syarat tadi yang kalau A is more or equals to 1 but less than 10. Okay, yang ni 24 kan, dia kena jadi 2.46 baru boleh jadi bentuk piawai lah. Kita nak simplify dia, so dia akan jadi 2.46 kan. Kalau kita gerak ke sini, dia akan jadi kuasa 10 darab 10 kuasa 1 kan. So maksudnya dia akan tambah kat sini lah maksudnya, right? Logik right? So dia akan jadi 10 kuasa 8. This is the answer. Kalau yang divide pun sama juga. Okay, kita tengok divide pula. Okay, kalau ditanya soalan macam ni, sama juga, kita kena separate benda ni. Okay, kita kena pisahkan benda ni dulu. So 3.7 divide dengan 7, then times 10 kuasa 9 tolak 4. Sebab yang ni kan, kalau kuasa-kuasa ni, kalau divide tadi, kita akan tolak kan. Okay, so kalau tengok dekat calculator, kita akan dapat jawapan. Kita buat satu-satu je lah dulu kan. So first answer kat sini 10.528. Tengoklah yang kalau jawapan dia nak 3 angka bererti, kita letak je lah 3 angka bererti. Okay, so kita akan dapat tadi macam 0.529 lah. Okay, then darab dengan 10 kuasa 5. Okay, tapi kan yang ni 0.529 dia kena simplify. Dia kena simplify untuk because that is a standard form, right? So yang ni kita kena gerak kat sini. Kalau kita gerak kepada nombor yang lebih besar, kalau 0.5 becomes 5, you have to minus, right? You get 10 kuasa negatif 1. So kita akan dapat 5.29 darab 10 kuasa 4. Dengan ini maka berakhirlah bab 1 kita hari ini. Saya berharap korang dapat mempelajari sesuatu dalam ni. Okay, yang ni first time saya buat video. Saya rasa first time ni memang macam nervous sikit lah. Lepas tu tak nak tunjuk muka sangat. So jadi korang dapat faham apa yang saya ajar tadi. Kalau ada apa-apa masalah atau apa-apa cadangan, boleh letak di bawah komen. Okay, yang ni selepas ni saya akan buat beberapa ubahsuaian agar korang dapat memahami dengan lebih lanjut. Okay, sekian, terima kasih. Thank you.